Selangor FM, selamat petang, 3.29 petang. Anda masih sedang mendengarkan Ruangan Jurnal Ikon, semestinya bersama dengan tetamu kita, Datuk Mokzani Ismail, iaitu merupakan pengarah muzik RTM. Baiklah Datuk, tadi kita dah berbicara sedikit kan, sedikit intro berkenaan dengan Datuk. Agaknya kan Datuk, apakah lagi antara usaha-usaha Datuk untuk memastikan orkestra RTM terus relevan dan tak ketinggalan macam tu? Orkestra RTM ni kena keluar. Keluar maksudnya melakar di pentas antarabangsa. Seperti yang kita buat tahun 2010 di Java Jazz Festival. Itu pentas dunia tu. Maknanya duduk sekali sebaris dengan pemain-pemain muzik dunia. Supaya orang lihat, supaya orang tahu kemampuan kita. Begitu dia tahun ni, tahun lepas lah kita ke Jakarta Jazz Festival dan kita letakkan di pentas utama sama dengan kumpulan-kumpulan pada barat yang Mezza Forte dan juga kumpulan yang ternama. Jadi saya rasa selain pada itu orkestra RTM juga terlibat pemuzik-muziknya rata-rata. Maknanya buat performan, buat persembahan di kelab-kelab antarabangsa di sini, juga di Istana Budaya dengan orkestra lain. Dan saya rasa meletakkan pemuzik terbaik itu adalah salah satu yang boleh memberi inspirasi kepada masyarakat luar lah, supaya melihat orkestra RTM ni adalah orkestra contoh. Dan bagi saya, selain daripada itu, membantu industri muzik melalui penerbitan CD. Kita ada studio dan kita akan panggil penyanyi-penyanyi. Kadang ni, sekarang ni nak buat album memang agak susah, apatah lagi nak buat dengan orkestra, makan belanja yang banyak. Tapi kita pilih penyanyi-penyanyi selain daripada bakat-bakat bintang RTM, kita cari bakat-bakat yang boleh kita tonjolkan di pentas antarabangsa. Dan saya rasa peluang-peluang sebeginilah kita selalu tampilkan lah. Datuk punya kegemaran artis yang siapa? Kegemaran artis dulu yang sering bekerjasama lah. Saya sebenarnya artis tu saya nak kata minat. Kalau dulu masa mula-mula ayah beli kalau R. Ismail, jadi R. Ismail tu jadi saya minat lagunya. Jadi kebetulan bila dah berada di RTM dapat berjumpa dengan R. Ismail. Dan selain pada itu saya minat juga kalau penyanyi lama, saya minat Datuk Ahmad Jaiz, Datuk Sharifah Aini. Dan saya pernah minat entah kenapa dengan Ismail Harun. Mungkin lagu-lagu dia banyak, lagu M. Gerbert, Hamdi, lagu Tom Jones. Dan sebelum beliau meninggal dunia 3 tahun sebelum tu, kita buat rakaman album. Jadi sampai juga hasrat saya untuk buat album dengan penyanyi yang saya minat. Selain pada itu, artis-artis baru sekarang pun banyak tapi kadang-kadang yang boleh menyanyi dengan orkestra tu kita buat pilihan. Saya tak nak nyatakan di sinilah penyanyi mana yang boleh, penyanyi yang tak boleh. Tapi kadang-kadang zaman sekarang penyanyi lebih kepada trend. Ada penyanyi yang kata apa, nak kata bagus sangat tak, tapi dia popular. Ada setengah yang berkualiti tapi tak popular. Tapi itu nasib-nasib lah. Dia bukan sebarangan bukan sebarangan yang boleh menyanyi dengan orkestra tu Sebenarnya kalau kita lihat, bila ada orkestra, kita cari penyanyi yang boleh menonjol suaranya, kata apa, auranya di atas pentas, supaya tidak tertutup. Sebab orkestra tu dah besar, dan kadang-kadang gubahan kita buat lain. Sejauh yang saya terlibat dengan orkestra, bukan sahaja RTM tapi juga MPO, Malaysia Philharmonic Orchestra, Malaysia Philharmonic Youth Orchestra, saya dapat melihatlah ada penyanyi yang top, tapi bila dia nyanyi dengan orkestra out temponya ke mana tapi dia boleh lah, nak kata tak boleh nyanyi terus tu mungkin tak betul lah. Tapi ada penyanyi yang dia nampak dia yakin. Jadi kadang-kadang gubahan kita buat tu ada kelainan sedikit, tapi kita tak merosakkan lah irama asal lagu-lagu tersebut. Tapi penyanyi di Malaysia, saya rasa kebanyakan boleh, nak kata tak boleh tu mungkin tak betul lah. Boleh menyanyi orkestra, tapi aura menyelahnya tu agak ada, tak ramai lah yang kita lihat. Okey. Dan saya pernah juga terbaca melalui Adi Mano yang katanya pernah menggelarkan anda sebagai pengarah campak lah. Campak je jadi. Dia kata, dia panggil saya Mok. Dia panggil, engkau ni pianis campak lah. Jadi kalau orang yang dengar, apa ni cakap macam tu kan, sebenarnya pianis campak, dia campakkan saya irama apa pun, sama ada lagu asli, lagu caca, lagu bossa, lagu jazz akan jadi. Sebab saya
walaupun dapat latihan dalam muzik jazz, tetapi saya dah dilatih oleh orang tua saya lagu-lagu asli, semua dah dalam kepala sejauh yang boleh saya ingat lah. Makanya tak ada masalah lah. Dulu saya awal-awal lagi sebenarnya Adibah tu adalah penyanyi yang saya selalu bersama dia. Jadi maknanya dia ke mana-mana show, kadang-kadang dia sama saya lah. Masa dia mula-mula menyanyi dulu, saya adalah orang yang antara pertama mengiringi dia lah. Gitu. Ya. Daripada semurah-murah sampai ke semahal-mahal sekarang. Okey Datuk ya, saya nak tanya juga, Datuk dilihat sebagai seorang yang agak artistik, seorang yang agak saya kira juga vokal. Maka dengan itu, apa agak Datuk rasa resepi ini, kalau orang kata penambahbaikan lah, untuk memastikan RTM terus menjadi satu stesen yang terunggul, akan terus berterusan. Saya rasa sebenarnya RTM sebagai stesen yang saya rasa dah nak menyambut 67 tahun usia kata apa ulang tahunnya, merupakan agak sukar. Sebab apa? Satu, stesen kerajaan. Kerana di mana-mana dunia sekalipun stesen kerajaan tidak ada yang popular. Kerana makna popular ni bukan maknanya berkualiti. Popular dan kualiti adalah dua perkara yang berbeza. Jadi jangan kita nampak terlalu terkebelakang dalam soal pengisian, terutamanya yang saya nak jelaskan daripada segi sound, daripada segi visual, kita tidak boleh terbelakang. Sebab saya pun susah kadang-kadang, kerana macam saya cakap awal tadi, kadang-kadang kita bekerja dengan orang gaji bulan dengan orang yang gaji dibayar selepas show, lain. Sebab kadang-kadang bila gaji bulan, dia kerja kadang tak apalah, minggu depan, bulan depan ada lagi. Jadi konsep hire and fire ni tidak berlaku di stesen kerajaan. Selalu swasta kalau tak buat terbaik, maknanya dia dikeluarkan. Tapi kadang-kadang stigma itulah. Tapi saya rasa persepsi mungkin minda orang-orang baru sekarang mungkin lain. Cumanya pemuzik ni selalunya dia bekerja bukan 8 ke 5. Macam saya pun sepanjang masa berkarya selepas tengah malam, berkarya pukul 2, pukul 3 pagi, pergi berlatih bermain muzik. Jadi benda tu dah kita minat membuat kerja dengan tu, dia tak rasa penat. Kadang minat, tapi kadang-kadang dia jadi penat sebab kita melayan kerenah yang pelbagai. Tapi kadang-kadang saya menegur jugalah setakat yang termampu, untuk menukar, terutamanya ahli-ahli muzik. Sebab persepsi dia datang kerja, satu, kalau tak ada kerja, tak ada main muzik, tak buat kerja lah. Jadi tak berlatih apa semuanya. Jadi mereka, kalau perkataan Inggeris kata take for granted, maknanya kerja lah, tiap bulan dapat gaji. Jadi persepsi tu kita kena berubah. Kerjaan membawa satu dimensi baru, terutamanya lah orkestra. Tapi kalau orkestra saja yang bergerak, sedangkan sekelilingnya sebab kita tidak boleh bergerak satu bahagian saja. Kesemua orang di dalamnya, daripada semua bahagian promo, bahagian engineering, bahagian kesemualah yang berkaitan perlu sama-sama menukar minda. Dan saya rasa keselesaan kerja tu sudah ada, walaupun kadang-kadang nak dapat yang terbaik tu memang susah. Sebabnya kalau buat program, kalau promo tak ada, dah tentu orang tak lihat. Jadi tak guna ya kan. Jadi penat, jadi tak berbaloi lah. Okey, lagi kita akan bersama dengan Datuk Mozani selepas ni. Jangan ke mana-mana, saya terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Selangor FM. Semestinya kami bukan sebarang stesen. Selamat petang. Sunrise